Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa kashafal ghummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi urusi serta ahli dan kuasa surau At-Tarbiyah, muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita berada di surau ini, sama-sama kita solat berjamaah subuh dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Kita menyambung tafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah terhadap dirimu untuk bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada pagi dan petang, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu daripada mereka semata-mata hendak perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami dan mengikut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sentiasa dalam keadaan yang melampau. Ini ayat yang ke-28 ini setelah kita selesai kisah yang panjang, kisah Ashabul Kahfi, dan masuk kepada tentang hal-hal keduniaan yang Allah ingatkan kita agar kita tidak lalai, supaya kita bersama dengan orang-orang yang sentiasa berzikir, berdoa kepada Allah pagi dan petang. Jadi seperti mana yang saya sebut semalam, kita masuk kepada topik yang baru, iaitu di antara dua darjat. Di antara dua darjat, di antara orang kaya dan orang miskin. Ayat ini
minta suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetapkan dirinya bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi dan petang, yakni orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tak ada pekerjaan yang tetap. Zaman dulu sehingga zaman sekarang ada orang-orang yang tak ada pekerjaan tetap. Kerjanya ialah apa sahaja orang minta dia boleh buat. Dekat Mesir banyak kan, pergi jalan, duduk kan, bawa macam-macam peralatan, semua apa yang kita nak dia boleh buat. Angkat barang, tolak kenderaan, macam-macam lah, serba-serbi kerja dia. Rumah pun tak ada kan. Jadi itu di zaman sekarang lah. Zaman dulu mereka ni pelarian ada, gelandangan, seperti mana Ahlus Suffah ni lebih kurang 80 orang para sahabat yang Nabi urus mereka sebagai gelandangan, tiada keluarga, tiada rumah. Mereka masa lebih banyak kepada berzikir, baca Quran. Jadi di sini ceritanya dia ada banyak sebab nuzul. Saya bawa dua lah. Dia ada banyak sebab nuzul. Kenapa turun ayat ini? Kenapa Allah suruh Nabi stay bersama dengan orang-orang yang berdoa, berzikir pagi petang? Kesimpulannya, sebelum saya bawa dua cerita tadi, yang pertama kesimpulannya adalah orang kaya tak selesa dengan orang miskin. Minta pada Nabi jauh-jauhkan. Geng-geng miskin ni tak jauh sikit, jauh-jauh sikit. Kami tak selesa. Kami orang kaya kan, kami tak nak bau-bau busuk kan. Cuma siapa mereka? Ada dua versi. Versi pertama orang Islam sendiri. Yang kedua versi orang kafir. Dan orang kafir kaya nak masuk Islam, minta supaya Nabi jauh-jauh daripada orang miskin. Diorang tak selesa. Ini ada dua cerita. Jadi saya bawa dulu yang cerita yang pertama, iaitu tentang orang Islam sendiri yang tidak selesa dengan keadaan mereka ni yang serba kekurangan. Iaitu kisah di mana daripada Salman Al-Farisi. Beliau berkata, ja'at al-mu'allafah qulubuhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi mereka ni berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril majlis wa nahaita anna haula'i. Wahai Rasulullah, kalau kamu duduk di tengah-tengah majlis, mana kami nak belajar dengan kamu, kami nak bersama dengan kamu, tetapi kami harap supaya jauhkan kami daripada mereka-mereka ini, iaitu geng-geng fakir miskin. Maksud siapa? Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, dan ramai lagi yang miskin di kalangan para sahabat. Jadi mereka ni, mu'allaf ni, asalnya bukan Islam, masuk Islam. Mereka nak belajar, mereka nak bersama Nabi, tetapi tidak selesa dengan keberadaan orang-orang miskin seperti mana Salman Al-Farisi dan juga Abu Zar Al-Ghifari. Lalu turunlah ayat ini, minta kepada Nabi supaya Nabi SAW stay dengan mereka. Kerana mereka ni apa alasannya, apa sebabnya? Allah sebut alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajha. Geng-geng miskin, orang-orang fakir inilah yang tetap di masjid, di rumah Allah. Mereka ni sentiasa berzikir, berdoa pagi petang. Walaupun mereka tak kaya, tapi mereka ada ibadah yang
istiqamah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata wala ta'du ainaka, jangan kamu paling pandangan kamu daripada mereka, jangan pandang orang lain, pandang mereka, kerana merekalah orang-orang yang istiqamah bersama dengan Nabi ketika mana Nabi sedang berada dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritanya adalah turun kepada Uyainah bin Hus. Uyainah bin Hus dia jumpa Nabi SAW sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk, tadi mu'alaf dah masuk Islam, nak belajar dengan Nabi, nak duduk dengan Nabi, tapi tak selesa dengan orang-orang fakir miskin. Yang ni orang kafir yang belum masuk Islam, dia nak masuk Islam. Kata Uyainah, ya Rasulullah, amma yu'zika rihu haula'i, adakah engkau tak rasa busuk dengan geng-geng miskin fakir ni? Ini lagi dahsyat ayat dia. Amma yu'zika rihu haula'i, kau tak rasa busuk ke geng-geng miskin fakir ni? Minyak wangi pun tak mampu nak beli kan. Kalau beli pun beli yang murah-murah, pakai sekali calit habis kan, hilang. Bau ketiak lagi kuat daripada bau minyak wangi kan. Minyak murah kan, sekali calit habis kan. Jadi dia kata wa nahnu sadatu mudhar wa ashraf, kami ni bangsawan mudhar. Sadatu mudhar, sadah ni geng-geng bangsawan, kami geng bangsawan. Kami tak nak bila kami masuk Islam nanti kena berkawan dengan geng-geng fakir, geng-geng tak ada duit ni, geng-geng yang low class ni kan. Ini kata Uyainah, fa in aslamna aslamanas, kelebihan kami kalau kami masuk Islam, ramai yang akan masuk Islam. Dia bagi hujah kami, kenapa kami ni sangat diperlukan, kerana kami diikuti oleh ramai orang. Kami geng bangsawan, kami pergi, ramai yang akan follow kami. Apa dia kata lagi? Wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula'i, satu je yang kami tak dapat masuk Islam, satu benda je. Wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula'i, mereka ni. Dia orang ni lah, geng-geng miskin, geng-geng fakir yang sibuk je nak duduk dengan kamu hari-hari, kami tak selesa, kami tak seronok. Fanahihim anka hatta nattabi'ak. Nahi, jauhkan ke tepi. Nahi kalau bahasa Arab, nahi, tanaha, ke tepi. Ketepikan mereka daripada kami. Ataupun kami nak satu majlis khas, tak nak bersama dengan geng miskin. Kami orang kaya, nak majlis orang kaya ya. Jadi kita jangan, kita benda-benda agama Islam ni tak boleh kita kami nak eksklusif kan. Sebab tu saya sebut sebelum ni kan, umrah haji ni ibadah kan. Jadi kita tak dilarang lah nak hotel 5 bintang, tak dilarang juga untuk kita duduk depan Masjid Haram. Tapi kalau kita nak lebih pahala, tak dilarang, tak ditegah kan. Dia menggalakkan kita duduk dekat, lagi bagus kan, duduk selesa, lagi sedap tidur. Tapi kalau kita nak lebih ibadah, jauh sikit, dan hotel yang sederhana. Bukanlah hotel teruk kan, teruk kan susah pula kan. Hotel sederhana, sebab kita lebih kehambaan. Lebih apa? Kita lebih kehambaan. Abu Salamah, dia nak duduk sebelah masjid. Ini bukti kata hotel jauh lagi baik. Tapi yang boleh jalan kaki lah. Kalau hotel jauh kena naik shuttle tu kurang pahala juga. Hotel jauh yang kita boleh jalan kaki, 200 meter, 150 meter kan. Tak apa, ambil lah 3 bintang, 4 bintang, selesa sikit. Tapi masa kita nak buat ibadah ni, kita bimbang ada perasaan-perasaan. Kita keluar daripada hotel 6 star, sebelah tu 2 star, tengok orang sebelah, oh ni 2 star, aku 6 star. Takut. Kita ni lemah, kita ni manusia. Mulut mungkin kita boleh jaga kan, hati kita. Abu Salamah dia nak pindah rumah di sebelah masjid di Madinah, ada tanah kosong. Sepatutnya bagus lah kan, duduk rumah sebelah masjid, lagi baik, lagi afdal. Nabi tak bagi. Nabi kata, lupa dah hadis dia,
Diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum, duduk rumah kamu sekarang. Diyarakum, stay dekat rumah kamu sekarang, rumah yang jauh. Tuktabu atharukum, kesan-kesan kamu melangkah ke masjid akan dicatat oleh Allah. Mana kesan kita rumah dekat, kesan kereta ke, kesan jalan kaki ke, kesan motor sikit kan. Kan kita melangkah ni ada kesan-kesan dia kan. Kereta pun ada kesan dia. Jadi sikitlah kesan dia. Kesan tu akan jadi modal kita pada hari kiamat kelak. Lagi jauh, lagi banyak modal kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari kiamat, bumi tempat kita buat ibadat akan jadi saksi. Mana kita golek-golekkan kereta tu, yang kena golek tu, yang kena apa? Kena lenyek tu, tanah tu, dia akan datang pada hari kiamat. Jadi kalau jauh, banyaklah tanah yang kena lenyek. Kalau sebelah masjid, sebelah rumah, sikitlah. Ini kelebihan. Tapi tak kisahlah kalau tuan-tuan nak ambil yang dekat, yang mahal pun tak kisah. Tapi nak lebih pahala. Sebab tu Nabi tak bagi. Ada seorang lelaki yang duduk paling jauh di Madinah. Saya lupa sahabat nama apa kan. Hadis sahih. Tapi la tukhti'uhu salatuhu fil masjid. Dalam hadis sebut Aqsa Madinah. Aqsa ni paling jauh. Masjid Aqsa, masjid paling jauh. Aqsa. Rumahnya paling jauh di Madinah. Paling jauh. Tapi tak pernah miss sembahyang jemaah di masjid. La tukhti'uhu salatuhu fil masjid. La tukhti', tak pernah miss. Sekali pun tak pernah miss. Jadi sahabat-sahabat lain bagi suggestion, awak hang tak beri kenderaan, tak naik kenderaan je, jalan kaki. Dia jalan kaki. Maka dia kata, aku nak dapatkan pahala melangkah yang lebih banyak lagi. Maka kata Nabi, benarlah, betul lah. Ini kelebihan lah. Sebab ibadah ni kita boleh hidup senang, boleh, tapi dalam bab ibadah ni kita kena zuhur, kena izharkan, kena tunjukkan jiwa kehambaan. Ini Nabi disuruh untuk stay bersama dengan orang-orang susah. Sebab apabila kita kawan dengan orang susah ni, kita rasa lebih humble. Kalau kita kawan geng-geng kaya kan, duduk dengan orang kaya-kaya, bukan berdosa, tapi mungkin hati kita, aku ni tengok kawan-kawan aku semua datuk-datuk kan, Datuk Seri, Datuk Amiruddin, kawan-kawan aku, mana main orang miskin-miskin kan. Ada perasaan. Bukan salah kawan datuk, bukan salah kawan kaya, hati kita. Aku geng-geng Azhar je, geng-geng Mesir je aku kawan. Geng-geng pondok-pondok ni mana main. Perasaan. Tak boleh. Sebab tu kita kena ada masa dengan orang miskin. Lagi bulan-bulan puasa ni kan, kita panggil orang miskin, menyantuni mereka. Tapi jangan kita panggil orang miskin, kita tak layan mereka. Majlis ada orang miskin, kita layan kawan-kawan kaya kita je. Tak betul juga. Kena, sebab tu Nabi kata, imsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim, sunnah. Tapi sama jantina, jangan yang perempuan pula kan. Sapu dapat pahala sapu kan. Sapu yang sama maksudnya sapu. Kita panggil anak yatim kan, mungkin surau ada program kan, panggil anak yatim yang sama jantina, kita sapu belai, pahala. Bukan pahala je dapat, talin qalbu, hati akan lembut bila last kita belai anak yatim. Sebab tu kita sunnah kita ni bantu mak-mak anak yatim. Jangan salah faham pula mak-mak anak yatim. Pahala besar. Ini nak kata bahawa mendekati orang susah ni pahala besar. Dia banyak benda. Dia akan rasa seronok bila kita kawan dengan dia orang kan. Dia akan tenang, dan juga kita akan rasa lebih humble. Apa Nabi sebut, pahala bantu, pahala kita ni bersama dengan orang susah, dekat dengan orang susah, apa dia? 3 pahala. As-sa'i 'alal armilah kal mujahid fi sabilillah wal qa'im la yaftur was sha'im la yuftir. Orang yang sa'i ni bersungguh-sungguh, berusaha untuk bersama dengan orang-orang miskin dan armilah, janda-janda susah. Marah pula bini kita, abang ada program apa dengan janda? Susah. Bukan dia susah, kita pun susah.
susah hati. As-sa'i 'alal armilah, orang yang bersungguh-sungguh membantu armilah, janda-janda susah. Dan juga wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang pertama pahalanya apa? Kal mujahid. Ini pahala. Nabi suruh bersama dengan orang-orang. Maksudnya maksud ayat ni, orang yang berzikir ni orang yang miskin, orang yang susah, yang tak ada masa banyak nak kerja. Kerja sikit-sikit je, kerja tak banyak. Bukan tak kerja, kerja je lah. Tak banyak kerja, duit pun sikit. Jadi masa lebih banyak dia beribadah. Apa pahalanya? Pertama, macam berjihad. Maknanya kalau kita sentiasa, sebab tu kalau boleh kita ada setiap bulan ada bantuan kepada orang fakir miskin, bantu transfer duit. Sekarang senang, tak payah cari kan, dekat Facebook pun dah ada banyak kan. Susah ini, susah ini, macam-macam susah kan, kita boleh transfer je selalu. Yang kedua, mana yang pertama pahala macam kita pergi berjihad. Yang kedua, al-qaim la yaftur, orang yang qiyam sembahyang malam tak berhenti. Ini orang yang sentiasa bantu, sentiasa dia bantu, committed bersama dengan orang-orang susah, orang fakir miskin. Seperti mana sembahyang qiyamul lail tak berhenti, daripada isyak sampai subuh, tiap-tiap malam buat. Itu yang kedua pahala. Semua pahalanya besar-besar. 3 pahala besar. Yang ketiga, was-shaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa tak berhenti juga. Hari-hari puasa, hari-hari puasa. Kita ni lepas Ramadan tak ramai yang hari-hari puasa. Zaman dulu biasa kan, Aisyah, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat tabi'in, sepanjang tahun puasa kecuali hari-hari haram. Kita sepanjang tahun haram tak puasa. Tunggu Ramadan akan datang lah. Tunggu next Ramadan coming, InsyaAllah, kalau ada rezeki, kalau ada panjang umur. Dulu biasa mereka hari-hari. Sampaikan kata Hasan Basri, apa dia kata? Kami bila nampak siang hari orang makan, Yahudi. Kita sama je semua kan. Tok lebay, tok ustaz, pengerusi semua kan, pagi-pagi je ngeteh kan. Tapi kita berusaha lah, azam lah, Senin ke Khamis ke kita puasa. Tak mampu hari-hari, payah nak dapat hari-hari puasa. Tapi bila kita bantu orang miskin, dapat pahala hari-hari puasa. Jadi kita kena cubalah. Kita mungkin tak mampu nak hari-hari puasa, hari-hari qiyamul lail sepanjang malam tak mampu. Dapat 2 rakaat, 4 rakaat malam pun dah kira cukup baik. Kita bantu. Bantu. Jangan tunggu Ramadan je. Masalah orang Melayu, Ramadan tak menang tangan pusat-pusat tahfiz. Ini cerita memang tak menang tangan. Habis Ramadan krik kan. Kita konsisten. Lepas Ramadan kita cari, kalau boleh satu surau ni kan, setiap bulan mesti ada. Mesti ada menyantuni fakir miskin, buat makan-makan setiap bulan, istiqamah. Jangan buat kan biasa tunggu Ramadannya ada. Kita istiqamah, supaya tak putus. Kita nak jadi orang yang 3 tadi, kerana bersama dengan orang fakir miskin ni lebih Allah sayang, sebab kita rasa tawaduk. Tapi jangan kita pergunakan untuk mileage kita. Nak jadi ahli politik, nak jadi apa orang yang dikenali, pergunakan anak yatim. Macam baru ni panggil anak yatim, budak tahfiz, panggil artis menari. Tak mahu sebutlah artis mana kan. Tapi tak patutlah. Gambar dalam Facebook tu kan, budak tu pakai serban Melaka, duduk depan sekali makan. Lepas tu artis nyanyi. Artis perempuan pula tu dengan pakai sedikit seksi lah. Taklah seksi sangat, sedikit seksi. Bukan saya tengok video tu, tak tengok pun gambar tu lalu kan. Diorang marah lah. Tak patut lah panggil budak-budak tahfiz kan, orang susah tiba bulan Ramadan pula tu. Inilah, tak tahu nak kata apa kan. Sebab kadang-kadang kita gunakan budak-budak tahfiz untuk nak tinggikan, maksudnya sekadar untuk mileage kan, maksudnya untuk politik, untuk kepentingan. Itu jangan. Kita buat kerana Allah. Macam inilah disebut berzikir yuriduna wajhah. Ya Allah nak semata-mata nak wajhah, nakkan redha Allah. Di sini wajhah ni muka Allah, bukanlah muka, maksudnya adalah redanya. Kalau orang-orang salafi dia straight lah. Dia kata muka-muka lah kan. Jadi kita tak setujulah.
Maksud wajah ni adalah redha Allah. Contohnya wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Allah. Habis tu yang lain tak kekal. Kan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman kan, dan kekal wajah Tuhan Zil Jalal. Habis tu yang lain tak kekal. Kita tak kata benda tu wajah, itu adalah zat Allah. Yang kekal zat Allah. Semua zat Allah kekal. Allah tak ada muka, Allah tak ada kaki dan sebagainya. Dalam Quran dia panggil apa? Dia panggil ayat sifat. Wajah ni ayat sifat. Sebab kalau dalam Quran hadis, dia macam-macam bersih. Dia ada wajah, dia ada tangan, dia ada tangan pun ada 3. Kalau dia orang kata, ni orang salafi lah, maaflah kalau ada sini kan, kita nak terang kepada orang yang nak belajar, bukan saya nak serang tak. Tangan pun dalam nas ada 3. Pertama, yadun, 1 tangan dalam nas. Yang kedua, yadaya, 2 tangan. Khalaqtu bi yadaya, aku cipta dengan 2 tangan. Jadi mana satu? Allah ni ada 1 tangan ke 2 tangan? Dan juga aidi. Ada ayat apa? Bi aidi wa inna la musiun. Tak ingat saya, tak ingat. Tak apa kuat. Saya baca-baca saya ingat-ingat je. Saya tak hafaz Quran lah. Itu di antara kelemahan saya lah. Sebab saya pun insaf umur 15 tahun lah. Maksudnya sekolah menengah agama biasa. Agama juga. Biasa kan. Datang masjid pun dulu tarawih semua main-main je kan. Datang sekejap pergi kedai kan. Janji ayah tak pukul. Memang dulu memang kalau tak datang, bukan pukul dengan tangannya, kayu. Tu bagusnya orang dulu. Kayu kan, bukan tangan, bukan cubit lagi. Sekarang kita lalu nak cubit je kan. Itu bagus. Sampai umur 15 baru saya insaf. Saya kat luar tu habis tarawih. Tak habis tarawih lah, dah keluar dah. Pergi kedai-kedai yang dah tutup, kita masuk belakang, ambil aiskrim, curi. Itu budak-budak. Sebab tu kalau saya awal lagi belajar agama, mungkin saya hafiz Quran, tapi saya tak hafal Quran. Itu di antara perkara yang bukan menyesal lah, tapi kata sedikit lah. Tapi itu alhamdulillah, apapun syukurlah apa yang ada kan. Jadi dalam Quran ada sebut aidi. Saya ingat ayat mana kan, saya ingat ayat apa. Aidi maksudnya jamak. Jadi dalam Quran, dalam hadis ada 3 disebut tangan Allah. 1 tangan ke, 2 tangan ke, banyak tangan, 3 disebut. Jadi mereka ni salafi ni dia ambil betul-betul bulat-bulat. Kalau nak ambil bulat-bulat mana satu? Contohnya kedudukan Allah, dia kata dekat langit. Dalam nas Quran dan hadis yang sahih ada 3 juga. Yang pertama arasy lah. Yang kedua, Allah turun sepertiga malam yang terakhir. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, inna rabbana yanzilu fis sama'id dunya. Allah turun sepertiga malam yang terakhir. Malam kan sentiasa berpusing. Jadi masa bila Allah dekat arasy? Kalau kita nak ikut yang fahaman salafi ni kan, masa bila Allah dekat arasy? Kan sepertiga malam ni sentiasa berubah. Dia takkan ada satu ketika tak ada pukul 2, pukul 3, mesti ada dia berpusing. Sepertiga malam terakhir ni. Jadi masa bila Allah ke atas. Yang kedua, dalam hadis Sahih Bukhari sebut Tuhan berada di hadapan orang yang solat. Baina yaday musalli, hadis Sahih Bukhari. Sudah, mana satu? Allah ni kat mana? Dekat langit ke? Seperti mana yang salafi sebut, ataupun turun tadi ke? Sebab mereka bila sebut turun betul. Kalau kita bila sebut Allah turun, bukan Allah zat tu turun, itu dah macam makhluk. Maksudnya adalah apa dia? Rahmatnya, pembukaan doanya. Macam inilah, semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan dia nak muka Allah. Jadi itu dipanggil apa? Fahaman yang straight the point kan. Sehingga boleh, kadang-kadang bila kita kata Allah ada tangan, ada kaki, dalam Quran sebut sak, ada sak ni betis lah, kaki lah, ada mata. Takut nanti budak-budak terbayang, oh Tuhan ada tangan tapi bukan macam manusia, ada mata, ada ni, nanti dia bayangkan. Ini kira macam kurang sesuai, tak sesuai lah untuk masyarakat. Jadi kita lebih baik ambil yang mentakwilkan untuk kita faham bahawa maksud wajah ialah redha Allah. Mana orang-orang miskin berzikir semata-mata mengharapkan yuridu na wajha, mengharapkan wajah Allah. Maksudnya apa wajah? Iaitu redha Allah.
Ini lebih sesuai. Takut bila kita sebut Allah ada muka, Allah ada tangan, orang fikir budak-budak lukis. Oh macam ni kot muka Allah, macam ni tangan Allah. Kita memang kata bukan macam manusia, tapi bila dah sebut ada tadi, ini yang kesesuaian lah. Kemudian itu ada dua cerita tadi. Pertama, orang Islam sendiri yang tak selesa dengan orang-orang miskin ni. Yang kedua adalah orang kafir yang nak masuk Islam, dia macam ugut Nabi. Tak, kami tak masuk Islam lah kalau macam ni. Nak kami masuk Islam, jauhkan kami daripada geng-geng busuk ni. Bukan saya yang sebut, dia sebut kan. Dia sebut bau busuk kan. Sebab tu kita tak boleh nak hina orang lah. Tak boleh nak hina orang. Maksudnya kita ni Islam ni memanglah suka benda yang wangi kan. Kadang-kadang setengah-setengah bangsa ni baunya tak sedap. Bau tak sedap kan, bau ketiak ke, bau badan ke. Jadi kita jangan kaitkan dengan bangsa, kaitkan dengan orang tertentu. Kita kena jagalah dari segi adab percakapan kita, kerana seolah-olah kita menghina. Tak ada bangsa yang hina, baik Rohingya ke, baik Bangladesh ke, kita semua sama. Ini penting ni, pengajaran ayat ni kan. Tak ada kelainan, semua sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab kepada bukan orang Arab. Wala ajamiyyin ala arabiyyin, kepada orang bukan Arab kepada Arab, tak ada kelebihan. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Kadang-kadang kita ni cakap kita lepaskan, tulisan kita ikut suka. Kita menghina satu kaum, mana kita nak tegur peribadi. Ini tak elok, bau tak sedap lah kau ni. Jangan kaitkan dengan bangsa. Bangsa Jawa ke, bangsa Banjar ke. Geng-geng Jawa ni macam ni lah. Geng-geng Bangla ni macam ni lah kan. Itu tak betul. Nanti dia orang pun sama lah. Geng-geng Melayu ni malas lah. Dia malas raja ni peribadi lah, individu lah kan. Semua bangsa ada yang kaya kan. Bangladesh pun ramai yang kaya sekarang. Yang jual baju dekat tengah-tengah bandar, dekat mana pernah bertempat. Kaya-kaya. Kawan saya main bola ada Bangladesh, kerja pejabat, kaya. Maknanya kaya miskin, hina tak hina tu adalah peribadi. Tak sembahyang pun peribadi, malas pun peribadi. Individu tersebut, bukan bangsa. Jadi tak boleh kita nak menghina mana-mana bangsa, kerana ini sifat jahiliah. Kita dah dapat pengajaran daripada ayat ni. Allah tegur, Allah direct sebut pada Nabi, wasbir, kamu kena bersabar, stay dengan orang-orang susah ni, kerana mereka istiqamah berzikir. Yang ke berapa kan pengajaran? Yang seterusnya pengajaran dia ialah kelebihan zikir pagi petang daripada ayat Quran ni. Banyak pengajaran kan, bersama dengan orang susah, isu pasal ayat-ayat sifat wajah Allah tadi. Antara pengajaran, ayat ni cukup banyak pengajaran. Mana kalau buat ceramah pun sejam pun tak habis. Ayat ni banyak. Antaranya ialah kelebihan zikir pagi petang. Maknanya kita ni kena lepas subuh, lepas asar ataupun maghrib, kena stay lama sikit lah di masjid. Lagi-lagi Ramadan kan, kena stay lama sikit. Sebab ini rumah Allah Ta'ala. Nabi tak pernah keluar masjid waktu subuh sehingga terbit matahari. Sehingga terbit, tapi bukan tidur lah. Kalau tidur seronok lah kata. Lepas subuh tidur kan, terbit matahari terus bangun balik kan. Tak kisahlah, majlis ilmu, majlis zikir. Terbit matahari bukan banyak, dah terbit dah kan. Sekarang apa? 7:10 awal kan sekarang. Dah terbit matahari dah. Maksudnya konsisten, istiqamah. Kelebihan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, pagi dan petang. Jadi kita kena, paling kurang kita boleh ambil maksurat lah. Kalau kita payah nak cari sendiri kan, dalam kitab-kitab dia, tuan-tuan boleh beli kitab Al-Azkar kan. Situ ensiklopedia zikir, macam-macam zikir pagi petang dia ada tuliskan zikir pagi petang. Cukup banyak. Mana Islam ni agama zikir. Macam-macam zikir. Nak masuk rumah macam-macam zikir. Kita doa iftitah tu pun macam-macam zikir. Kita daripada kecil sampai ke tua sama je kan. Kita kena cari, kena pelbagaikan. Kalau kita makan benda yang sama, boring juga kan. Zikir bukanlah boring, tapi kita nak kelainan. Setiap zikir ada kelebihan dia. Kita kena rajin kan. Kalau tuan-tuan
nak betul-betul boleh. Hari Ahad kita ada baca kitab Al-Azkar, macam-macam zikir. Yang hadis dhaif pun boleh kita pakai, tak ada masalah. Hadis dhaif boleh kita pakai, tak ada masalah. Jangan yang palsu je. Maknanya zikir ni sangat penting, terutama pagi dan petang. Dia panggil cas. Kita perlu cas, kita perlu pagi petang. Tak cukup seminggu sekali hari Jumaat je. Orang Melayu ni dia duduk lama kat masjid sekali je. Ni secara umum lah. Tetapi kita nak lebih lagi, iaitu pagi petang. Pagi petang kena ada masa baca Quran. Lagi-lagi petang Jumaat, tu waktu mustajab. Jadi kita kena ambil masa sikit. Nabi dah bagi macam-macam zikir. Paling kurang kita tak tahu nak zikir apa, baca Quran. Kemudian wala ta'du ainaka, maknanya jangan palingkan muka kamu daripada mereka semata-mata mengharapkan kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahawa sebab apa orang tak nak menyantuni orang fakir miskin, tak nak berkawan orang fakir miskin, kerana mereka sibuk dengan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Mana dunia ni menyibukkan kita, melalaikan kita, sehingga mana kita tak sempat nak buat apa yang Allah perintahkan. Allah bagi reason sebab apa manusia sibuk, tak sempat nak menyantuni orang susah, tak sempat nak menyantuni gelandangan, tak sempat nak kita bagi bantuan, kerana mereka semata-mata inginkan kehidupan dunia, sibuk dengan kerja masing-masing. Kita kena ada bagi masa untuk orang-orang yang susah. Dan kemudian Allah sebut lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan ikut cakap orang yang kami lalaikan hati mereka daripada zikir. Sebab tadi Uyainah, geng bangsawan kafir yang nak masuk Islam tadi, dia suruh Nabi kan supaya jauhkan mereka daripada geng-geng miskin. Jadi Allah kata wala tuti', jangan ikut cakap orang-orang yang tidak berzikir. Maknanya nak kata bahawa di sini kita kena cari pemimpin, leader yang dekat dengan Allah. Sebab bila kita jadi rakyat, jadi orang bawahan, kita kena ikut orang atasan. Kalau orang atasan pun tak suka majlis zikir, ini masalah. Saya baru sembang dengan kawan-kawan masjid surau kan. Ada bos yang makan depan anak-anak buah. Bos tak mau sebut syarikat apa kan, relax. Bila tak puasa ni bukannya sikit, agak ramai agak orang Melayu ni kan. Tapi yang ni makan depan pekerja-pekerja kan, relax. Siap minta air, nasi lemak. Ni sangat, ni orang Melayu. Tapi dia pernah pergi umrah. Saya pergi umrah. Cerita kan. Tak tahu lah bos dia ni apa, tak tahu lah. Syarikat agak besar agak syarikat. Relax makan. Dia tak malu dah nak makan depan orang. Kita ada yang nakal juga, tapi malu kan, segar nak buat, tak malu. Dia panggil apa? Nabi sebut kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku mudah Allah nak maafkan, mudah kembali pada Allah, kecuali geng-geng yang buat jahat secara terang-terangan, tak malu. Yang ni kita boleh mengumpat. Boleh mengumpat. Saya pun tak tahu nama apa bos tu. Memang ini satu perkara yang sangat bahaya lah. Mana dia bila kita buat depan orang, bukan isu pasal dosa sahaja. Kalau orang lain ikut, kita dapat dosa yang sama. Macam kita buat dosa depan anak, maki hamun kan, mulut tak jaga kan, lepas tu anak pun sama. Lepas kita mati, anak buat perangai yang sama, kita dapat sebiji. Tak kurang dosa jariah. Bukan ada sedekah jariah, dosa jariah pun ada. Bukan sedekah je jariah. Hati-hati kalau kita buat dosa depan orang ni. Kalau orang ikut, naas kita. Kita mati pun elok-elok dekat kubur, kena dapat dosa. Contoh yang paling mudah, tak pakai aurat yang betul, bukan seluar pendek. Dosa pakai seluar pendek depan anak. Anak je pun dosa. Aurat kita dengan anak di antara pusat dan lutut, tak boleh pakai seluar pendek. Baik laki, baik mak pun tak boleh, baik bapa pun tak boleh. Depan anak tak boleh, tapi suami isteri tak ada masalah lah. Jangan kita buat benda-benda yang tak elok sehingga mana diikuti. Itu akan menyebabkan kita dah tak ada, kita dah tak buat pun benda tadi, dia ikut, dosanya kita dapat, saham dosa.
pelaburan dosa yang merugikan. Jadi di sini Allah larang untuk kita ikut orang-orang yang lalai hatinya dan yang wattaba'a hawa, yang disebut tiga. Ini tiga ciri pemimpin yang tak guna kan. Pertama, tidak ingat Allah. Sebab tu kita ni kena ada majlis zikir. Kita dah ada majlis ilmu, dah ada solat jemaah. Kalau boleh kita kena ada surau masjid ni, kena ada majlis zikir. Majlis untuk zikir je. Kalau di Mesir sana banyaklah share-share kan, buat lepas isyak zikir. Tak salah zikir apa kan zikir. Kerana ini adalah untuk menghidupkan hati kita. Yang kedua disebut pemimpin yang tak guna ni, pemimpin yang tak boleh kita taat, wattaba'a hawa, pemimpin yang banyak ikut hawa nafsu. Banyak ikut nafsu sehingga melakukan perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, wa kana amruhu furuta, dan banyak benda-benda yang melampau. Furuta ni melampau. Tiga, lalai hatinya, pemimpin yang kita kena hindari, yang lalai daripada zikir, yang ikut nafsu, dan yang ketiga adalah yang melampau, furuta. Jadi Allah perintahkan pada Nabi agar jangan taat kepada manusia yang ada tiga ciri ini. Aghfalna qalbahu, hati yang lalai, wattaba'a hawa, ikut nafsu, dan furuta. Apa furuta? Iaitu ifrat, melampaui batas. Ini melampau dalam tindakan urusan berlebihan. Jadi kita kena bersederhana. Jadi kita sempat satu ayat je lah pada hari ini, kerana ayat ni terlampau banyak dia punya pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi di sini menunjukkan bahawa Islam agama yang sangat-sangat against resis ni kan. Sangat tidak suka resis kan. Sangat-sangat dia menyamaratakan semua. Kerana kita lihat resis ni masih lagi berlaku, terutama belah-belah barat kan, Eropah, main bola ke apa benda mesti ada. Sebab tu dia no room for racist, sebab dia terlampau banyak sangat. Di Malaysia tak ada macam itulah, tak ada lah kan. Di sana kerana kasta-kasta, jadi kita ni semua kita sama. Semua kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak bersunat. Sama, kita semua sama. Yang putih, yang hitam, yang miskin, yang kaya, tidak ada perbezaan dalam Islam. Kalau kita ada rasa perbezaan, itulah sombong. Kalau once kita ada rasa, aku ni rasa lebih ilmu ke, lebih kaya ke, lebih handsome ke, lebih senior ke, seniority ke, itu sombong namanya. Sombong, ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi habbatul khardal. Orang yang ada sebesar biji sawi pun sombong, tak masuk surga. Jangan satu saat kita rasa kita ada lebih ibadat ke, lebih tarawih ke, aku geng 20, hang geng 8, mana kawan kan. Bila tengok orang balik, geng 8 ni malas kan. Jangan. Kita tak tahu ibadah mana yang Allah terima. Memanglah dari segi durasi, memanglah 20 lagi lah afdal, lebih lama kan. Dia bukan kira 8-20, dia kira lama kan. Afdalus solah tulul qunut, sebaik-baik sembahyang yang lama. Dan jumhur pun kata tarawih ialah 20 kan. Tapi kalau kita rasa lain kan, rasa lebih hebat, jangan. Kita ni memang, syaitan memang paling sukalah menunjukkan kita ni lebih daripada orang lain. Oleh itu kita kena buang. Dan ini satu pengajaran, lesson yang sangat besar pada Nabi, pada kita semualah, bukan pada Nabi, pada kita semua kan. Allah Ta'ala suruh Nabi sentiasa bersama dengan orang-orang yang susah miskin, yang banyak berzikir. Tapi zaman sekarang tak mesti orang susah miskin dia berzikir kan. Kadang orang susah miskin pun sama je, sibuk, tak sempat lagi masjid. Dia bukan isu pasal susah miskin, tapi dia ada kelebihan. Saya sebut tadi, dia ada kelebihan. Yang penting, kalau dia tu ada dua gabungan, miskin, susah dan kuat ke masjid, jadikan dia sebagai kawan. Cari orang macam itu. Sebab apa? Sebab dia lebih apa? Lebih memberikan kita rasa humble lah. Dia memang, siapa pun, saya sendiri kan,
Bila kita duduk dengan orang-orang yang kita pun banyak program-program artis lah, apa semua orang kaya lah semua, kita kadang-kadang syaitan mudah masukkan benda-benda yang tak elok. Kau hebat lah, kau luar biasa lah, kau famous lah. Itu semua adalah mainan-mainan syaitan. Bila kita duduk dengan orang miskin, kita rasa yalah, kita ni rasa biasa. Itu yang Allah nak. Allah nak kita rasa biasa, sebab kita semua hamba. Itu semua adalah pinjaman Allah Ta'ala. Jadi cukuplah untuk pagi ini. Banyak ajaran walaupun satu ayat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pertama, orang yang menyantuni orang susah, orang miskin. Yang kedua, zikir lama lebih sikit, duduk di masjid pagi petang. Yang ketiga, kita kena pastikan kita sempat untuk beribadah, tidak lalai dengan dunia. Dan yang keempat, iaitu wala tuti' man aghfalna qalbahu, kita jadikan pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak lalai, tidak mengikut nafsu dan tidak melampau dalam urusannya. Wallahu alam. Kita sambung ayat 29 esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzikrillah innaka sami'ud du'a. Allahumma ahrusna bi ainika allati la tanam, aqrifna bina fil ladzi la yuram, warhamna bi qudratika alaina fala tuhnina wa anta raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya